Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, pada hari ini kita menghadapi suatu rang undang-undang yang akan membawa kepada impak yang amat drastik kepada hak dan kebebasan semua rakyat Malaysia. Rang undang-undang ini mempunyai impak yang begitu besar, tetapi kita menerima rang undang-undang ini pada hari Isnin. Hari ini hari Khamis, dan perdebatan mula lebih kurang pukul 4.30 dan perlu dihabiskan hari ini juga. Tuan Speaker, ini yang dibuat setiap kali oleh pihak kerajaan. Apabila ada rang undang-undang yang begitu serius dan penting seperti ini melibatkan isu perlembagaan, ia dijalankan dengan cara hari-bari seperti ini. Tidak ada peluang untuk rakyat melihat kepada apakah fasal-fasal yang ada dalam rang undang-undang ini. Tidak ada peluang bagi civil society untuk memberi pendapat mereka. Tidak ada peluang untuk kita study bil ini. Kenapa tiap-tiap kali ia dibuat seperti ini? Ini yang dipanggil, Tuan Speaker, ini yang dipanggil dengan izin legislation by ambush. Ya. Tuan Speaker, walau bagaimanapun kita terpaksa juga, oleh kerana mereka ada majoriti dan masa Dewan sepenuhnya dikawal, kita terpaksa juga debate. Dan sejak bermula perdebatan ini, saya belum dengar, terutamanya daripada menteri, apakah ancaman yang ada pada masa ini yang membolehkan ataupun menjustifikasi rang undang-undang ini dibawa. Apakah ancaman sekarang? Tidak ada. Adakah disebut tadi oleh Menteri Paris? Apa kena-mengena Paris dengan kita? Adakah disebabkan ada serangan di Paris, maka kesemua hak asasi rakyat yang terkandung di dalam perlembagaan persekutuan ini perlu dibuang saja seperti itu? Dan Tuan Speaker, ancaman teroris seperti ini adalah lebih serius kepada negara-negara barat, dan mereka sendiri tidak mempunyai undang-undang seperti ini. Kita pula hendak membawa undang-undang seperti ini. Dan National Security Council ini disebut oleh menteri tadi, ada di UK, US dan beberapa negara seperti itu sudah disebut. Tuan Speaker, di negara-negara seperti itu ia tidak berfungsi seperti dalam rang undang-undang ini. National Security Council di UK hanya untuk memberi nasihat kepada Perdana Menteri dan untuk koordinat antara agensi-agensi, menyelaraskan, sama seperti NSC di United States. Ia hanya menjadi satu agensi untuk menyelaras. Ini bukan. Ini adalah sesuatu yang memberi kuasa yang begitu drastik kepada Director of Operations yang dinyatakan di dalam rang undang-undang ini, dan kuasa itu of course datang akhirnya daripada Perdana Menteri. Itu masalah. Tuan Speaker, biar kita tengok apakah kesan ke atas rakyat jika rang undang-undang ini dibenarkan ataupun diluluskan oleh Dewan ini. Apakah kesannya? Biar kita ke atas rakyat biasa. Maknanya di kawasan yang dinyatakan sebagai security area itu, Perdana Menteri boleh mengisytiharkan kawasan itu security area. Apa yang berlaku? Maknanya sesiapa pun di dalam kawasan tersebut boleh dipindah daripada rumah mereka, di resettle di tempat lain. Perintah berkurung boleh dijalankan, jalan boleh disekat, tangkapan boleh dibuat tanpa warrant untuk apa-apa kesalahan. Pihak berkuasa boleh masuk dan mengambil apa-apa kenderaan, boleh masuk ke dalam rumah sesiapa. Ya, apa lagi? Pihak berkuasa ataupun pasukan keselamatan boleh mengambil milik tanah, bangunan dan rumah rakyat. Apa lagi?
boleh mengambil, boleh demand resources daripada semua rakyat yang ada di dalam kawasan security area tersebut. Apa lagi? Boleh menggunakan kuasa physical force, ya, yang termasuk death and bodily harm jika mereka rasa ia perlu. Itu yang paling teruk, iaitu pasukan keselamatan mempunyai kuasa untuk menggunakan deadly force di dalam kawasan tersebut. Apa lagi? Tidak ada inquest di dalam kawasan tersebut. No inquest. Tidak ada siasatan mahkamah di dalam mana-mana kes yang melibatkan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan. Ya, apa lagi? Dan tiada tindakan mahkamah jika salah laku atau abuse of power oleh mereka, oleh pihak pasukan keselamatan, kerana ada bar daripada kes dibawa di mahkamah. Itu, dan semuanya ini adalah rahsia. Semuanya ini adalah rahsia kerana ada secrecy provisions. Mengapa tindakan-tindakan seperti ini dijalankan. Dan akhir sekali juga Tuan Speaker, kesan ke atas rakyat di kawasan tersebut adalah tidak ada limit kepada kawasan yang mana boleh diisytiharkan sebagai security area. Mungkin satu negeri, mungkin separuh Malaysia, mungkin seluruh negara boleh dilakukan seperti ini. Ya, baca rang undang-undang. Serius, begitu serius. Ya. Indra Mahkota. Terima kasih Speaker. Saya melihat saya nak tanya Padang Serai, setuju tak dengan saya? Ini nampaknya tindakan seolah-olah desperation untuk mengekalkan kuasa pada pandangan saya. Dan pemerintahan nak kekal kuasa buat undang-undang yang seperti ini. Saya nak tak tahu sama ada Padang Serai boleh setuju dengan saya. Nak kekal kuasa boleh. You just accord prudent and good governance, fair and just. Saya rasa barulah boleh kekal kuasa. Kalau buat macam ini, saya tak tahulah, tidak ada dalam sejarah dunia moden kuasa yang macam ini boleh kekal selama-lamanya. Apa pandangan Padang Serai? Padang Serai, Lumut. Ya, nak bagaimana Padang Serai? Lumut. Terima kasih Padang Serai. Tadi kita dengar pihak-pihak kerajaan mengambil contoh pengisytiharan darurat di Perancis, diisytiharkan oleh Mr. President. Perancis pun ada Perdana Menteri, bukan? Tapi Perdana Menteri tidak mengisytiharkan darurat. Jadi dengan pengenalan rang undang-undang ini, seolah-olah saya lihat ada usaha-usaha tak nak jadikan Malaysia sebagai presiden, sebagai republik. Apa pandangan Padang Serai? Terima kasih. Terima kasih Padang Serai. Ada 2 minit lagi Muhammad. Saya nak minta pandangan daripada Padang Serai. Kalau kita tengok section 17(2), upon direction by the council, any government entity or any person shall immediately make available any information or intelligence in its or possession which relates to the national security to the council through the Director General. Saya nak minta pandangan Padang Serai. Baru-baru ini ada satu case di mana Khairuddin dia dikatakan adalah satu bekas pimpinan UMNO, dikatakan a threat to the financial security of Malaysia. Kalau akta ini diluluskan, maka dia boleh disaman. Rumah dia boleh diisytiharkan sebagai kawasan keselamatan. Semua maklumat boleh diangkat daripada rumahnya tanpa ya, ringkaskan Muhammad. Saya nak minta pandangan. Mungkin Tun Mahathir bekas Perdana Menteri, Tun Mahathir rumah pun boleh diisytiharkan kawasan keselamatan dan semuanya akan diangkat oleh kerajaan. Ya, Padang Serai boleh habiskan Muhammad. Ya. Tuan Speaker, itulah sebabnya kita lihat bahawa sebelum ini pun apabila Akta SOSMA dibawa, ia telah digunakan ke atas mereka yang mengkritik 1MDB. Ya, dan sebab itu kita percaya bahawa dan kita tahu bahawa undang-undang seperti ini jika diluluskan boleh membawa kesan yang paling amat buruk ke atas rakyat. Dan seperti yang ditimbulkan oleh Indra Mahkota, yang beliau menyatakan, yang berhormat menyatakan bahawa ia boleh concentrate power terhadap Prime Minister. Jika kita lihat pasal 18(1), ia menyatakan when the council advises the Prime Minister that the security in any area in Malaysia is seriously disturbed. Kalau kita lihat kepada council ini, adalah jelas bahawa chairman ataupun pengerusi council tersebut
adalah Perdana Menteri sendiri. Jadi bermakna Perdana Menteri apabila berada dalam Council akan menyatakan bahawa saya akan membuat keputusan selepas meeting ini, saya akan memberi nasihat kepada Perdana Menteri. Kemudian beliau akan memberi nasihat kepada diri beliau sendiri bahawa security area perlu dijalankan ataupun perlu diisytiharkan. Inilah the ridiculousness, dengan izin Tuan Speaker, rang undang-undang ini. Bermakna rang undang-undang ini bukan serius untuk menangani masalah security di negara kita ataupun masalah rakyat di negara kita. Tetapi ia adalah berpura-pura ataupun adalah sesuatu berpura-pura untuk memberi kuasa ataupun concentrate kuasa pada pihak Perdana Menteri. Ya, Pucuk. Ya. Terima kasih Datuk Speaker. I'm obliged. Saya dengar apa yang disebut oleh yang berhormat daripada Padang Serai. Persoalan dia, Padang Serai, saya nak minta Padang Serai supaya lihat kepada Section 2, khususnya apa yang dimasukkan oleh Datuk Speaker, perkataan security forces. Tadi Padang Serai menyatakan it is satu undang-undang yang sangat draconian yang membenarkan kuasa kepada satu individu, dan bagaimana besarnya kuasa ini. Adakah Padang Serai tahu bahawa menurut Section 2, security forces, Datuk Speaker, dalam dalam C menyatakan ini, it also includes any force which is a visiting force for the purposes of Part 1 of the Visiting Forces Act 1960. Kalau kita lihat kepada akta itu, Datuk Speaker, this is what it says. Visiting force for the purposes of this act means any body, contingent or detachment of the forces of a country to which that provision applies, being a body, contingent or detachment for the time being lawfully present in Malaysia, pursuant to any treaty, agreement or arrangement with the government of Malaysia. Maknanya, ianya bukan saja memberikan kuasa kepada Perdana Menteri, tapi juga memberikan kelonggaran supaya forces from other countries who are here can actually get themselves involved. This is even more of a concern to us. Adakah yang berhormat bersetuju? Boleh habiskan, Yang Hormat. Ya, Terima kasih. ya. Terima kasih, Tuan Speaker, sebab itu keperluan bahawa security forces ini merangkumi armed forces dan sebagainya tidak perlu. Policing action ada, pihak polis ada. Jika kuasa seperti ini perlu digunakan hanya di dalam keadaan di mana ada pengisytiharan emergency. Kalau kita lihat kesemua fasal-fasal di dalam rang undang-undang ini, fasal-fasal seperti ini hampir setiap satu melanggari hak asasi ataupun fundamental liberties yang terkandung di dalam artikel 5 hingga 13 di dalam Perlembagaan Persekutuan. Bermakna apa? Tuan Speaker, bermakna bahawa rang undang-undang ini tidak boleh dibawa seperti ini. This is unconstitutional. Ia hanya boleh dibawa jika perlu pun di bawah Fasal 149 ataupun 150. Tidak boleh melalui rang undang-undang seperti ini. Tuan Speaker, kita di Dewan Rakyat ini, kalau kita dah tahu bahawa rang undang-undang ini jelas bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, bagaimana kita boleh meluluskannya? Ini adalah satu irresponsible action. Dan jika kita meluluskan rang undang-undang ini pada hari ini, ia adalah satu perkara yang kita lakukan walaupun tahu yang menentang undang-undang yang menjadi asas negara kita, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Tuan Speaker, sebelum saya menghabiskan, ingin saya merujuk kepada ucapan yang di Pertuan yang pertama dalam tahun 1959 kepada negara dan kepada parlimen. Kerana kalau kita lihat kepada undang-undang seperti ini, undang-undang POTA sebelum ini, undang-undang SOSMA, Akta Hasutan, kita lihat bahawa hak asasi kebebasan rakyat negara ini telah dirampas oleh pihak kerajaan warisan nasional. Dan saya nak baca apa yang dinyatakan oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Beliau menyatakan bahawa the Federal Constitution is a charter of our firm faith in the concepts and traditions of parliamentary democracy. And finally, and most important of all, a charter of our common belief that certain fundamental liberties are essential to the dignity and self-respect of man. These fundamental liberties are written into our Constitution. They include the liberty, equality of persons under the law, and the basic freedom of speech and freedom of worship. Dan juga yang paling penting
yang di-Pertuan Agong yang pertama juga menyatakan, we urge you to conduct your affairs in such a way that the Parliament of the Federation of Malaysia will be a shining beacon of democracy at its brightest and best. Ya. Ini Yang Mahat habiskan, Yang Mahat. saya habiskan. Ini adalah visi kita apabila negara ini mula-mula merdeka. Visi yang dinyatakan bukan oleh saya, bukan oleh pembangkang, tetapi oleh Yang di-Pertuan Agong yang pertama sendiri. Apakah telah terjadi kepada visi ini pada hari ini? Pada 2015, rakan-rakan kita dari sebelah sana tergamak untuk membawa rang undang-undang seperti ini yang akan menjerumus negara ke arah dictatorship. Saya minta supaya bil ini ditarik balik dengan segera dan supaya tidak ada lagi bil-bil seperti ini bawa. Terima kasih. Mas, congratulate. Yang Mahat Permatang Pau. Udah. Terima kasih.